Okey, selamat petang dan salam sejahtera kepada pensyarah kita. Jadi kami dari kumpulan Dua Air Kucing ah, pada petang ini ingin membentangkan dengan tajuk pembangunan organisasi. Jadi sebelum itu saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami, iaitu saya sendiri, Doni Anak Remenkom, Muhammad Azim bin Awang Ibrahim, Cik Sylvester Mutang Praid, Cik Aloysius Anak Singing, dan akhir sekali Cik Jeffrey Anak Awan. Jadi untuk pendahuluan dia. Jadi berkenaan dengan pembangunan organisasi ini, ah, pembangunan organisasi ini adalah usaha yang fokus kepada peningkatan keupayaan sesebuah organisasi melalui strategi, struktur pekerja, ganjaran, metrik dan proses pengurusan. Jadi OD ini juga adalah pendekatan moden terhadap pengurusan perubahan untuk pembangunan sumber manusia. Jadi menurut Warren Bennis, memberi pandangan kepada pembangunan organisasi sebagai tindak balas kepada perubahan, iaitu pembangunan organisasi yang mana dapat memberi respon terhadap kepercayaan nilai struktur organisasi dan sikap supaya mereka boleh menyesuaikan diri dengan lebih baik kepada teknologi baru, pemasaran dan cabaran dan kadar yang memeningkan budaya berubah sendiri. Jadi pembangunan organisasi boleh melibatkan campur tangan dalam proses organisasi menggunakan pengetahuan sains tingkah laku serta refleksi organisasi, penambahbaikan sistem perancangan, analisis diri. Pembangunan organisasi adalah proses penambahbaikan organisasi. Jadi isu-isu dalam pembangunan organisasi adalah terdiri pada 4, iaitu isu strategik, struktur tekno, isu proses manusia dan isu sumber manusia. Jadi isu pertama, isu strategik adalah isu atau soalan yang tidak dapat diselesaikan atau cabaran kritikal yang memerlukan keputusan. Jadi isu strategik diperoleh daripada fakta dan data disediakan oleh analisis luaran dan dalaman serta sintesisnya melalui model SWOT. Jadi isu kedua adalah isu tekno. Isu tekno berkaitan dengan cabaran yang berkaitan dengan teknologi dan struktur organisasi. Isu ketiga adalah proses manusia, di mana proses manusia menyebabkan cabaran yang berkaitan dengan dinamik, interpersonal, komunikasi dan kerjasama dalam organisasi. Dan isu seterusnya berkenaan dengan isu sumber manusia, di mana memberi tumpuan kepada cabaran yang berkaitan dengan pengurusan bakat, penglibatan pekerja dan prestasi. Jadi ini adalah carta-carta kaedah diagnostik daripada temu bual, pemerhatian, analisis rekod keliling, laporan penilaian, literatur organisasi lain, analisis data keras organisasi pelbagai unit, pasukan petugas dan kumpulan tugas, bengkel pengenal pastian masalah, penyelesaian masalah dan akhir sekali soal selidik. Jadi perincian diagnosis. Jadi diagnosis organisasi merupakan kaedah kreatif untuk mengenal organisasi di semua peringkat. Jadi model diagnostik yang berbeza boleh digunakan dalam situasi yang berbeza bergantung pada kehendak, keperluan dan matlamat pelanggan. Jadi model ini juga menyediakan template atau alat untuk memecah organisasi kepada komponen. Jadi model diagnosis mempunyai sistem tertutup dan terbuka. Jadi menurut teori sistem terbuka, menurut Lewin, keseluruhan fakta wujud bersama yang difikirkan sebagai saling bergantung. Dan begitu juga menurut Ekman, kebanyakan sistem bagaimanapun terdiri daripada banyak elemen yang saling berkait, menjadikan jauh lebih kompleks. Jadi model sistem tertutup tidak menggalakkan jenis flexibility dan kebolehsuaian ini kerana ia sebenarnya mengabaikan persekitaran luaran sepenuhnya dan terlalu menumpukan kepada komponen dalaman. Jadi model sistem tertutup juga menyokong konsep satu cara yang betul untuk melakukan sesuatu. Model diagnostis peringkat organisasi adalah satu lagi jenis model diagnosis yang melihat organisasi dari sudut pandangan luaran atau peringkat tertinggi. Jadi fasa diagnostik adalah langkah kritikal dalam proses pembangunan organisasi kerana ia membantu mengenal pasti bidang, kekuatan dan kelemahan, peluang untuk penambahbaikan dan potensi halangan untuk berubah. Jadi langkah-langkah diagnostik pembangunan organisasi ada
Daripada 7, penilaian awal, pengenapastian masalah, pengumpulan data, analisis data, perancangan, tindakan, pelaksanaan dan penilaian. Jadi secara ringkas, penilaian awal pengumpul maklumat tentang organisasi termasuk struktur, budaya dan prestasi. Pengenalpastian masalah adalah mengenal pasti bidang tertentu di mana perubahan diperlukan. Pengumpulan data pula mengumpul data tambahan melalui tinjauan, kumpulan fokus dan kaedah lain. Data analisis adalah data yang dikumpul, dianalisis untuk mengenal pasti corak dan trend dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang punca masalah. Perancangan tindakan pula membangunkan pelan tindakan untuk menangani masalah yang dikenal pasti, pelaksanaan pelan tindakan dilaksanakan dan perubahan dibuat kepada organisasi. Penilaian adalah keputusan intervensi pembangunan organisasi dinilai untuk menentukan sama ada hasil yang diingini telah tercapai. Jadi ini adalah kaedah-kaedah data analisis menurut model Berg-Letwin, mengenal pasti 12 faktor utama yang boleh memberi kesan kepada orientasi organisasi. Pertama, kenal pasti persekitaran luaran, kenal pasti misi dan strategi organisasi, menganalisis kepimpinan, menganalisis budaya organisasi, menganalisis struktur organisasi, menganalisis sistem dan proses, menganalisis iklim kerja, menganalisis keperluan tugas, menganalisis kemahiran dan motivasi individu, menganalisis keperluan dan nilai individu, menganalisis kerja berpasukan, dan yang ke-12 menganalisis amalan pengurusan. Dan untuk isu seterusnya saya serahkan kepada Cik Sylvester. Oke, saya Lucius. Oke, untuk 5.1 adalah pelaksanaan intervensi yang berkesan. Pelaksanaan intervensi secara kerja dalam sebuah organisasi adalah sangat penting dan amat diperlukan dalam kalangan pekerja di sebuah organisasi. Intervensi perubahan yang dicadangkan dan cara pelaksanaannya. Intervensi proses manusia. Intervensi proses manusia dilakukan bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pekerja dalam sebuah organisasi. Intervensi ini juga dapat membantu kumpulan pekerja untuk lebih akrab dan bersuai kenal antara satu dengan yang lain. Pendekatan yang boleh diterapkan dalam intervensi ialah perunding proses, pembinaan kumpulan, dan intervensi pihak ketiga. Seterusnya. Oke, untuk perunding proses, menurut Sinian 1998, perunding proses merupakan sebuah proses yang dikenali oleh pihak konsultanan untuk membantu ahli organisasi memahami serta bereaksi terhadap aktiviti-aktiviti yang berlaku di persekitaran. Menurut teori organisasi, proses merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kepimpinan, komunikasi cara menyelesaikan masalah, dan pihak yang melakukan keputusan kumpulan, politik, dan konflik di dalam sebuah organisasi. Faktor yang dipetitik berat dalam melakukan perunding proses adalah yang pertama, komunikasi. Yang kedua, fungsi serta peranan ahli kumpulan. Ketiga, penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan. Yang keempat, norma serta pertumbuhan kumpulan. Yang kelima, kepimpinan atau authority. Seterusnya saya serahkan kepada Encik Jeffrey. Oke, terima kasih. Untuk seterusnya adalah pembinaan pasukan. Pembinaan pasukan merujuk kepada kepelbagaian aktiviti yang dirangka dan dirancang untuk membantu dalam memperbaiki pasukan dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Kemudian, pembinaan pasukan juga mampu meningkatkan kemahiran interpersonal bekerja dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan secara kumpulan. Jenis pembinaan kumpulan dalam organisasi adalah kumpulan kerja tetap,
pasukan proyek sementara dan juga pasukan yang ditubuhkan secara maya. Pembinaan pasukan yang ditubuhkan juga mampu untuk meningkatkan motivasi ahli kumpulan dalam mencapai keputusan yang terbaik. Kemudian pembinaan pasukan juga mendorong kepada terjadinya beberapa perubahan dalam sebuah organisasi seperti mempertingkatkan kesepahaman antara kaki tangan dan pihak pengurusan serta meningkatkan kualiti hidup bekerja. Oke, seterusnya menurut Daya 1987 ada 6 langkah pembinaan pasukan seperti dalam rajah berikut. Yang pertama, tanggapan terhadap masalah. Kemudian yang kedua adalah kutipan data. Ketiga, pengkongsian data. Keempat, diagnosis dan plan tindakan. Kelima, melaksanakan tindakan. Dan keenam adalah menilai tingkah laku. Bagi intervensi pihak ketiga, konflik merupakan perkara yang sering timbul dan berlaku serta amat mustahil untuk dielakkan dalam sesebuah organisasi. Terdapat dua jenis konflik yang terjadi dalam sesebuah organisasi adalah yang pertama, konflik yang berguna. Konflik yang mampu untuk mewujudkan persaingan yang sehat di antara individu maupun kumpulan. Kemudian bagi konflik yang tidak berguna pula adalah konflik ini mampu mewujudkan persaingan dan perselisihan yang berlaku antara individu atau kumpulan yang boleh mendorong kepada kemerosotan prestasi dalam sesebuah organisasi. Oke, seterusnya saya serahkan kepada rekan seterusnya, yaitu Azim. Oke, seterusnya adalah intervensi pihak ketiga. Konflik merupakan perkara yang sering timbul dan berlaku serta amat mustahil untuk dielakkan dalam sesebuah organisasi. Memang adalah mustahil jika sesebuah organisasi tidak mempunyai konflik. Ini kerana tidak ada tempat yang sempurna, tidak ada organisasi yang sempurna di dunia ini yang tidak ada berlakunya konflik di antara pelbagai aspek. Terdapat dua jenis konflik yang terjadi dalam sesebuah organisasi adalah yang pertama adalah konflik yang berguna. Konflik yang mampu mewujudkan persaingan yang sihat di antara individu maupun kumpulan. Konflik yang kedua adalah konflik yang tidak berguna. Konflik yang mewujudkan persaingan dan perselisihan yang berlaku antara individu atau kumpulan yang boleh mendorong kepada kemerosotan prestasi dalam sesebuah organisasi. Terdapat 3 punca yang menyebabkan terjadinya konflik dalam sesebuah organisasi, iaitu yang pertama adalah persaingan untuk memperolehi sumber yang terhad. Yang kedua, kebergantungan dalam melaksanakan pekerjaan antara individu dan beberapa pihak. Yang ketiga, perbezaan interpersonal atau pribadi individu tersebut. Langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi mengurus konflik tersebut secara efektif adalah yang pertama adalah mempertemukan kedua-dua pihak secara bersemuka, iaitu face to face. Yang kedua, menetapkan keutamaan, dan ketiga, kontrak dan perjanjian. Halangan-halangan perubahan yang dijangka yang bakal dihadapi ataupun dihadapi. Yang pertama adalah kelemahan pemimpin dalam menangani dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam sesebuah organisasi. Kedua, aktiviti dan informasi berkaitan dengan organisasi dia sampai kepada pengetahuan semua ahli-ahli organisasi. Ketiga, keputusan dan penyelesaian masalah hanya dilakukan oleh pihak atasan sahaja tanpa melibatkan kakitangan bawahan. Yang keempat, terdapat pihak yang berkepentingan sering mengutamakan kepentingan pribadi berbanding kepentingan organisasi itu sendiri. Berikan saya sebutkan kepada sahabat saya itu. Disuruh tarik. Kita bayar. Oke, kita bayar. Seterusnya adalah tindakan-tindakan mengatasi halangan perubahan. Antara tindakan yang boleh dilakukan bagi mengatasi halangan perubahan dalam proses manusia dalam sebuah organisasi adalah terdapat 3, iaitu pertama, pemimpin harus sentiasa mengambil perhatian dan mengambil berat agar interaksi yang berlaku sentiasa berorientasikan ke arah penyelesaian masalah. Kedua, perjumpaan dan perbincangan membolehkan setiap individu menyerlahkan peranan masing-masing. Dan ketiga adalah setiap keputusan yang hendak dilakukan sebaiknya dibuat dengan melibatkan penyertaan dari pekerjaan bawahan. Secara kesimpulannya,
Secara umumnya, intervensi proses manusia adalah proses yang beri penekanan terhadap hubungan interpersonal yang juga hubungan secara berkumpulan dalam sebuah organisasi. Intervensi proses manusia merupakan antara intervensi yang paling awal dikemukakan dalam OD. Proses intervensi ini merupakan program yang mampu membantu anggota-anggota organisasi untuk meningkatkan kecekapan dari interpersonal, mengatasi konflik interpersonal dan membangunkan kumpulan yang mampu untuk meningkatkan kualiti serta produktiviti dalam sebuah organisasi. Proses yang dilakukan dalam sebuah organisasi akan menghadapi kegagalan sekiranya tidak diaplikasikan dengan betul. 3 keutamaan yang boleh diamalkan sesuai dengan intervensi manusia ialah pembinaan pasukan, perundingan proses, dan intervensi pihak ketiga. Sekian, terima kasih.